Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya titipkan buat semua. Hadirin sekalian, Ibnu Khaldun, sejarawan Islam dan bapa sosiologi dunia, dalam kitabnya Muqaddimah telah menzahirkan konsep Circle of Equality. Konsep ini menggariskan dunia ini sebagai taman yang dipagari oleh negara. Negara ditadbir oleh kerajaan yang baik, manakala rakyat yang membawa rezeki kepada negara pula dilindungi oleh kerajaan dengan adil dan saksama. Konsep simbiosis ini kekal relevan dan menjadi rujukan sehingga kini apabila dunia berbicara soal negara sejahtera. Hadirin sekalian, tatkala Indonesia gah dengan Pancasila, di Malaysia rukun negara menjadi dogma. 52 tahun lamanya kesejahteraan Malaysia dipayungi rukun negara. Alhamdulillah. Maka hadirin, ayo bersama-sama saya menghayati pidato rukun negara, asas negara sejahtera. Jutaan apresiasi buat pengemudi acara. Kombinasi kehakiman teguh saksama, penjaga masa berkarisma. Seterusnya, sidang hadirin keluarga Malaysia yang berbahagia. Moga sihat semuanya. Hadirin sekalian, rukun negara menurut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional merupakan ideologi negara yang telah diisytihar 31 Ogos 1970 demi memupuk perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Harapannya, tiada lagi ratusan nyawa terkorban di konflik perpaduan 13 Mei 1969. Lantas, 5 prinsip keramat menjadi azimat demi satu hasrat, mengembalikan perpaduan rakyat. Hadirin sekalian, frasa asas negara sejahtera pula menurut tafsiran Ibnu Khaldun adalah mencapai kemakmuran secara holistik, bukan sahaja dari sudut material seperti kearifan Marxisme. Sebaliknya, stabil dari pelbagai sudut seperti politik, ekonomi, dan juga sosial. Justru, rukun negara asas negara sejahtera menuntut kita berbicara menerusi 3 pendekatan berbeza. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, teguh peribadi insan. Hadirin, merujuk Perlembagaan Persekutuan dan menyedari wujudnya kepelbagaian agama di Malaysia, prinsip kepercayaan kepada Tuhan diangkat sebagai doktrin utama rukun negara. Rakyat berpegang teguh kepada kepercayaan masing-masing dan menghormati walau berbeza fahaman tanpa mengabaikan hak sesiapa. Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjelaskan, prinsip kepercayaan kepada Tuhan merupakan tindak tanduk yang disandarkan kepada nilai-nilai keagamaan sehingga akhirnya penghayatan tersebut menyuburkan spiritual, menyemai toleransi dan akhirnya dizahirkan dengan perbuatan yang murni. Tidak ada agama yang menganjurkan perseteruan. Namun hadirin, saban tahun kes penghinaan agama kian meningkat lantaran akal yang singkat. Kenyataan-kenyataan provokatif menghina agama di alam maya menimbulkan pelbagai stigma. Media sosial menjadi medan menonjolkan kejahilan. Namun hadirin, ingatkah kita kepada firman Allah dalam surah An-Nahl? Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Kalam Tuhan ini jelas menasihatkan kita. Kepelbagaian merupakan sunnatullah yang harus diurus secara berhikmah, dan akhirnya terhindarlah persengketaan dan memangkin perpaduan mapan. Kepincangan pengamalan agama meruntut
meruntuhkan kepribadian manusia, juga menggugat kesejahteraan negara. Kedua, undang-undang didaulat kekal keamanan sejagat. Ahli falsafah undang-undang Rom, Marcus Tullius Cicero, pernah menyatakan kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan tiap individu terhadap undang-undang. Bertepatan falsafah ini, prinsip keluhuran perlembagaan dan juga kedaulatan undang-undang disemat dalam jiwa rakyat. Pakar perlembagaan, Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz menjelaskan, apabila undang-undang diamalkan, tiada lagi yang ruang yang wujud untuk tindakan sewenang-wenang. Antaranya termasuklah jenayah hasutan, penghinaan terhadap mahkamah, ancaman keselamatan, juga isu ketirisan integriti yang semuanya mencabar kedaulatan undang-undang. Hadirin sekalian, undang-undang bukan sekadar hiasan. Seharusnya undang-undang ditegakkan dengan saksama. Ular dipukul jangan mati, kayu pemukul jangan patah, tanah dipalu jangan lembab. Aforisma Melayu ini tinggi falsafahnya. Masalah harus dituntas dengan keadilan. Sistem pula diurus dengan kebijaksanaan sesungguhnya. Pemahaman dan pengamalan undang-undang menjadi asas negara sejahtera. Ketiga, kesantunan dijaga, kemakmuran terpelihara. Prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan menekankan amalan, meletakkan nilai yang baik kepada tingkah laku. Fellow Utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong berpendapat tidak sempurnalah jati diri warga negara sekiranya tidak menghayati dan menjiwai prinsip ini, seolah-olah tiada ruh pada jasad, tiada jiwa pada nyawa. Kini, penjajahan minda anasir neo-imperialisme menggugat norma ketimuran. Akibatnya, gejala keruntuhan akhlak masyarakat kian melarat. Kementerian Perpaduan menerusi perbincangan meja bulat rukun negara. Mengenal pasti, kebanyakan pengguna media sosial seperti Facebook dan WhatsApp gagal mendongkong prinsip kesopanan dan kesusilaan dengan mencetuskan keresahan dan kemarahan. Di jalan raya, tata susila hilang terbang melayang di bibir remaja. Bahasa yang santun seolah-olah tidak mampu dilantun. Bahasa kasar dan kesat menjadi sifir masyarakat. Di mana silapnya? Ibu dan ayah, apa kabarnya adab anak-anak kita? Ibu dan ayah, lupakah kita segala-galanya bermula dari rumah? Ibu dan ayah, tunjukkanlah jalan. Jadilah teladan kepada anak amanah Tuhan. Jika kesedaran telah dituai, usaha yang disemai akan tercapai. Akhirnya, sopan dan susila kian sebati dalam diri menjadikan negara sejahtera suatu realiti. Hadirin yang dirahmati Tuhan, imbau kembali bicara Tun Abdul Razak. Tanpa amalan, rukun negara hanyalah secebis dokumen tanpa makna. Rukun negara bukan sahaja perlu difahami setiap rakyat, bahkan diamal sepenuh hikmat, seperti yang terkandung di setiap bait dan kalimat, agar benar-benar menjadi darah daging rakyat. Konklusinya, 3 pendekatan saya hidangkan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan, teguh pribadi insan. Kedua, undang-undang didaulat, kekal keamanan sejagat. Dan ketiga, kesantunan dijaga, kemakmuran terpelihara. Jika pendekatan ini kita fahami dan hayati, maka akan terciptalah potret indah negara sejahtera. Maka ingatlah, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan harus dipertahankan. Ayo saudaraku, kita rapatkan saf.
ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Rukun negara asas negara sejahtera bukan sekadar mimpi, bahkan realiti yang mampu direalisasi. Sekian, mohon permisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.